Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan peluang, diberikan kesehatan untuk kita bertemu lagi pada pertemuan yang kesekian kalinya dalam kitab yang sama, yaitu kitab Maqasidus Shaum ataupun Maqasid Puasa. Dan yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil peluang untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kebangkitan kelak kita dibangkitkan dengan mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sambung pengajian kita pada kali ini, yaitu kita telah memasuki fasal yang ke-6 daripada 10 fasal. Dan fasal yang ke-6 ini membahaskan 3 perkara, iaitu yang pertamanya tentang i'tikaf, yang kedua sifat dermawan, dan yang ketiganya iaitu tentang membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf merupakan perkara yang biasa kita dengar, khususnya bagi kaum lelaki. Dan maksud i'tikaf nanti kita akan tengok. Kerana i'tikaf ini adalah merupakan antara amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Cumanya mungkin Ramadan kita kali ini agak tergendala, kan? Kita menghadapi masih lagi menghadapi virus COVID-19 dan tempoh PKP masih disambung hinggalah ke 9 Jun nanti. Jadi kita akan belajar tentang i'tikaf. Mudah-mudahan kita dapat pengetahuan, dan setelah masjid ataupun surau dibuka nanti, kita boleh mengamalkan perkara ini. Baik, kita tengok yang pertama, apakah pengertian i'tikaf? I'tikaf ialah menetap di dalam masjid dengan tujuan untuk qurbah ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dilakukan oleh seorang yang muslim, wajib muslim. Kemudian mumayyiz, boleh membezakan antara perkara baik dan perkara yang buruk. Kemudian berakal, maksudnya dia ni sihat, berakal lah, dia tidak gila. Suci tubuh badan daripada junub, maksudnya hadas besar, bersih daripada haid serta nifas. Jadi kalau perempuan yang haid dan nifas, dia tak dibenarkan untuk i'tikaf. Dan dia menghalang dirinya daripada sebarang syahwat kemaluan. Ini pengertian i'tikaf secara lengkap. Cumanya kalau kita ambil secara ringkas, i'tikaf, apa i'tikaf ni? I'tikaf ialah menetap di dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Bukan kita duduk dekat masjid untuk dapatkan aircon contohnya. Untuk duduk untuk dapatkan sejuknya aircon masjid. Kemudian dekat dalam masjid main handset, main handphone. Itu niat tu tak kena. Jadi itu bukan i'tikaf. Dalil pensyariatan, jadi i'tikaf ini merupakan satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Di ibadah yang khusus. Sama seperti solat, seperti puasa, zakat dan juga yang lain-lain. Sebab tu dalam i'tikaf ada dalil pensyariatan dia. Yang pertamanya kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan maksudnya, janganlah kalian bermesra-mesraan dengan isteri-isteri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
dalil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ummul Mukminin, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sehinggalah baginda wafat. Kan? Maksudnya bermula daripada pensyariatan puasa, iaitu pada bulan Ramadan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriktikaf di masjid, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Kan? Sehinggalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ini. Kemudian para isteri baginda Nabi turut beriktikaf selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang perempuan pun boleh iktikaf dekat masjid. Tapi dengan syarat tadilah dia dalam keadaan suci. Baik. Iktikaf dia ada rukun. Dan kalau kita sebut rukun, maksudnya perkara yang mesti dipenuhi ketika mana kita iktikaf. Jadi rukun iktikaf ni ada 4. Kan? Ada 4 rukun. Keempat-empat perkara ni kena ada. Kalau 4 perkara ni tak ada salah satu, maka iktikaf itu adalah iktikaf yang tidak sah. Kan? Yang pertama, rukun iktikaf ialah mu'takif ataupun orang yang sedang melakukan iktikaf. Diri kita sendirilah yang iktikaf. Itu diri kita tu kena ada. Kan? Mu'takif, orang yang iktikaf, syarat dia mestilah dia tu muslim. Kan? Mesti muslim. Kalau orang non muslim dia tak iktikaf, walaupun dia masuk masjid sekalipun, kan, kalau dekat Putrajaya tu yang pelancong daripada China, daripada Korea dia datang kat masjid, kan, itu tak dikira sebagai iktikaf, kan. Jadi kena mestilah seorang yang muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, mu'takif ni mesti berakal. Sebagaimana kita sebutkan tadi, orang yang gila dia tak sah, kan. Dia masuk masjid, dia tidur kat situ, dia duduk dekat situ, itu tak sah, tak dikira sebagai iktikaf. Kemudian yang ketiga, suci daripada sebarang hadas besar seperti junub, haid dan juga nifas. Ini syarat yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Perempuan boleh iktikaf dengan syarat dia suci. Yang lelaki pun sama, dia mestilah suci. Kan? Kalau ada junub, ada hadas besar, kena mandi wajib terlebih dahulu. Kan? Ini. Jadi itu rukun pertama. Rukun yang kedua, mestilah dilaksanakan dekat masjid. Masjid ni apa dia? Masjid ni adalah satu tempat yang digunakan untuk solat sepanjang 5 waktu sehari semalam. Dan kan, sama ada termasuk solat Jumaat ataupun tak didirikan solat Jumaat. Kan? Kalau dekat Malaysia, ini berdasarkan fatwa daripada Mufti Wilayah Persekutuan, kan, disebut surau di negara kita yang mana tidak dilakukan padanya solat Jumaat, ya kan? Surau kan kat tempat kita ni kan tak ada solat Jumaat kan. Akan tetapi didirikan solat berjamaah selama 5 waktu. Kan. Tapi surau-surau kat tempat kita ni sentiasa solat 5 waktu sepanjang waktu. Kan? Maka hukumnya adalah hukum masjid. Ni. Maksudnya surau tu pun disebut sebagai masjid dengan syarat surau tu mendirikan solat 5 waktu setiap hari. Dan boleh kita iktikaf di dalamnya. Itu. Maksudnya kalau kita pergi surau, contoh kalau dekat Banat, surau Sayyidah Zainab. Itu boleh. Sebab walaupun kat situ dia tak buat untuk solat Jumaat. Kan? Tetapi boleh untuk iktikaf. Ini ramai daripada kita yang tak tahu. Kan? Kita tahu sekadar masjid sahaja. Tapi kita kena ingat, masjid ni istilah yang umum. Tempat sujud. Maksudnya sebagai tempat ibadah, tempat kita mendirikan solat. Itu nama dia masjid. Cumanya dekat tanah Nusantara ni, ke alam Nusantara ni, ada macam-macam jenis tempat masjid. Ada yang disebut sebagai masjid, ada yang disebut sebagai surau, ada yang disebut sebagai balai sah, kan? Balai sah namanya kalau orang Kelantan ni, balai sah, kan? Semua tu yang penting ia didirikan untuk solat 5 waktu sepanjang hari, setiap hari, maka ia dikira sebagai masjid. Tetapi kan, masjid yang didirikan
solat Jumat di dalamnya itu lebih afdal, itu lebih utama. Kan? Itu kedudukan dia. Contoh Masjid Nurul Amin dekat Kampung Delik Baru, kan? Itu didirikan solat Jumat di dalamnya, maka itu lebih afdal. Maksudnya kalau kita iktikaf dekat mana yang lebih afdal? Surau Sayyidah Zainab atau Masjid Nurul Amin? Masjid Nurul Amin lebih afdal lagi. Itu kedudukan dia. Tapi dua-dua boleh, kan, dan sah untuk dijadikan iktikaf. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga ialah niat. Niat. Innamal a'malu bin niat. Kan? Setiap perbuatan mestilah kita sertakan dengan niat. Kita masuk masjid, nak duduk dekat masjid, niat untuk apa dia? Nak niat untuk masuk saja-saja ke? Nak ambil aircon ke? Nak ambil sejuknya aircon? Ataupun kita nak niat untuk buat iktikaf, buat ibadah. Itu kena tentukan. Kan? Sebab tidak sah jika tanpa niat. Iktikaf tadi itu tak sah kalau tak ada niat. Tujuannya apa? Untuk membezakan antara adat dan juga ibadat. Untuk bezakan antara adat dan ibadat. Kita masuk masjid itu sebab adat ataupun sebab kita nak buat ibadat. Itu. Jadi untuk membezakan dua perkara itu tadi, perlunya niat. Niat iktikaf macam mana? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu bahasa Arab lah. Kalau bahasa Melayu boleh je. Sahaja aku iktikaf kerana Allah, itu je. Kan? Senang, mudah. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat mestilah menetap. Maksud menetap ni macam mana? Berapa lama? Kan? Kalau ikut perbahasan para alim ulama, kita menetap ataupun duduk dekat masjid tu, duduklah. Yang penting kita duduk 5 minit ke 10 minit ke, boleh dikira iktikaf. Kalau sekadar lalu sahaja, itu tak dikira iktikaf. Kan? Kita pergi satu masjid, masuk daripada pintu sebelah kiri, keluar dekat pintu sebelah kanan. Itu bukan iktikaf. Itu namanya lalu je. Tapi kalau kita duduk, kan, 5 minit, 10 minit, kan, kita niat iktikaf, itu baru dikira menetap. Itulah yang dikira sebagai iktikaf. Paling kurang duduklah sekejap. Kan, itu. Tetapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang disebutkan sunat untuk kita beriktikaf sehari. Sehari suntuk, maksudnya 24 jam lah. Untuk keluar daripada khilaf. Itu tadi. Sebab khilaf ulama ni ada macam-macam, kan. Berapa lama, ada yang kata 5 minit, ada yang kata 10 minit, ada yang kata mesti duduk satu hari penuh, kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunat untuk kita iktikaf tu selama 24 jam dekat masjid tersebut. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik tidak membenarkan iktikaf kurang daripada sehari. Maksudnya kalau mazhab Syafi'i sunat kita duduk sehari kat masjid. Sunatlah, maksudnya kalau kita kurang daripada sehari tak apa, bolehlah juga dapat pahala iktikaf tu. Jelas ya? Cumanya dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, mereka menyatakan kalau nak iktikaf kena duduk paling sikit 24 jam. Kan? Sebab tu ditulis tidak kurang daripada sehari. Paling sikit lah maksudnya 24 jam. Baru dikira sebagai iktikaf. Kan? Baik. Jadi dalam iktikaf, kita iktikaf kat masjid ni, perkara-perkara yang dilarang tu, perkara-perkara maksiat. Semuanya tu tak boleh lah, kan? Dan perkara yang apa yang boleh kita buat, semua perkara-perkara ibadah. Kita nak solat, baca Quran, nak duduk saja pun, kan? Duduk diam ya, boleh, tak masalah. Kan? Dan dekat sini kita juga sebutkan tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan. Ni antaranya, yang pertamanya memakai minyak wangi. Kemudian bercantik-cantik dalam pakaian. Kalau yang lelaki ni maksudnya pakai pakaian yang elok lah. Yang perempuan maksudnya bercantik-cantik ni menutup aurat, kan? Jangan terlalu memakai pakaian yang menjolok mata, kan? Kemudian makan dalam masjid. Nak makan pun boleh, tapi pakailah kain ataupun pakai lapik lah, kain safrah, kan? Kalau orang Kelantan sebutkan seprah. Ini kain lapik. Nak makan, lapik dulu supaya tidak mengotori masjid ataupun surau. Kemudian kalau nak berbekam, boleh, dengan syarat selamat daripada percikan yang mengotorkan masjid. Biasanya kalau ada orang nak buat bekam dekat masjid, boleh.
mintalah izin dulu dengan kebenaran ke masjid tu, kan. Dan jagalah kebersihan, jangan sampai darah tu menitis dekat karpet masjid. Kemudian orang yang beriktikaf mengkahwinkan atau mengahwinkan orang lain boleh, kan. Untuk kadi ke, siapa-siapa ke, contohnya, kan, dia masuk masjid niat iktikaf, kemudian ada majlis perkahwinan, boleh. Kemudian bersungguh dalam membaca Al-Quran dan mengulang kaji ilmu. Ini kita baca Quran, kita baca ilmu-ilmu yang kita pelajari, kan. Kemudian berjual beli. Berjual beli boleh, tetapi dalam Imam An-Nawawi sebut hukumnya makruh, sebab ada larangan berjual beli dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid itu dibenarkanlah, boleh. Okey. Baik. Jadi itu tadi perkara yang pertama tentang iktikaf. Kemudian yang kedua iaitu tentang sifat dermawan. Sifat dermawan, maksudnya dermawan ni suka memberi, kan, membantu ataupun memberi kepada orang lain. Hal ini diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisahul Quran fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Dan dalam hadis ini disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan baginda Nabi adalah orang yang paling banyak suka memberi, suka bersedekah. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan pada saat beliau bertemu Jibril. Dan lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Hari-hari biasa baginda Nabi ini dermawan dah. Dan tetapi dalam bulan Ramadan lebih hebat lagi, lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi dalam bersedekah. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Kita tengok apa maksud angin yang berhembus ni. Penjelasan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis tersebut. Yang pertamanya, baginda Nabi diibaratkan sebagaimana sifat dermawan baginda Nabi itu diibaratkan sebagaimana angin yang berhembus, maksudnya sangat ringan dan cepat dalam memberi tanpa banyak berfikir sebagaimana angin yang berhembus. Kan? Jadi kalau baginda Nabi ada orang minta, baginda Nabi terus bagi. Dan kalau kita ada orang minta, kan, minta sedekah ke, ada orang lalu minta bantuan, minta tolong ke, kita fikir banyak kali dulu, aku nak bagi ke tak nak bagi. Itu kita, kan. Tak macam angin lah. Kalau baginda Nabi ni dah macam angin. Kita tengoklah angin macam mana. Dia berhembus macam tu ya. Kan? Jadi baginda Nabi, orang tak minta pun, baginda Nabi akan berikan. Itu sampai tahap macam tu. Sifat dermawan dia. Kemudian, dalam hadis juga disebutkan mursalah. Kan? Angin yang berhembus tadi itu, antaranya yang keduanya iaitu mengisyaratkan sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki manfaat yang besar, kan? Bukan asal memberi serta terus menerus. Maksudnya kalau baginda Nabi bantu ni, impact dia tu begitu besar. Kan? Kalau kita bantu orang, contohnya mungkin sedekah kita bagi RM1, RM5, kan, contohnya, kan, tak banyak membantu. Tetapi paling kurang kita boleh membantulah. Baguslah tu, kan. Cumanya nak tunjukkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dalam bersedekah, dalam membantu orang, baginda Nabi akan bagi sampai orang tu puas hati. Sampai tahap macam tu, kan. Sehingga orang yang betul-betul susah, dia akan keluar daripada kesusahan tersebut. Itu yang disebut sebagai baginda Nabi ni umpama sifat dermawan dia umpama angin yang berhembus. Bantuan tersebut memberikan manfaat yang besar kepada penerimanya. Dan terus-menerus baginda Nabi sentiasa akan membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, ini huruf nombor 3 dah hilang dah. Salah satu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan untuk lebih semangat dalam bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa baginda Nabi ini bersedekah lebih hebat lagi dalam bulan Ramadan? Kerana bersedekah di bulan Ramadan lebih dahsyat dibandingkan sedekah di bulan yang lain.
Ini. Jadi bulan Ramadan ini pahala ibadah kita dilipat gandakan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan pun ibadah sedekah sama. Kalau biasanya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan paling sikit 700 kali ganda, maka dalam bulan Ramadan mungkin boleh dilipat gandakan sehingga 7.000 kali ganda, bahkan lebih daripada itu lagi. Tengok takat mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah biasanya ibu bapa kita ataupun saudara mara kita akan bagi duit raya kan. Tahun ni tak tahulah korang dapat ke tak duit raya. Ustaz pun tak tahu. Kalau dapat alhamdulillah kan. Tak dapat bersyukurlah alhamdulillah juga kan. Sebab ialah semua orang tengah susah sekarang ni. Kan? Jadi duit raya ni biasa orang bagi dalam bulan Syawal, pagi hari raya. Kalau boleh kita tukar. Maksudnya tukar kepada sehari sebelum. Maksudnya kita bagi duit raya tu dalam bulan Ramadan lagi. Ini ramai orang yang tak buat. Maksudnya ialah tak ramai orang yang buat lah. Sebab apa? Kebiasaan kita, adat kita, kita bagi duit raya tu pada pagi hari raya. Ataupun ialah dalam tempoh bulan Syawal tu. Ini kita elakkan lah. Bukan dosa apa pun. Cumanya kita nak ambil kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Maka kita bagi duit raya tu, bagi sedekah tu pada bulan Ramadan juga. Contoh, hari 29 Ramadan, kita dah bagi dah duit raya tu kepada adik-beradik kita, anak-anak kita, saudara mara kita. Itu lebih baik. Sebab pahala dia begitu besar. Beza pahala bersedekah dalam bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Beza. Kan? Sebab tu kalau kita ingat kan, dekat Komtas biasanya bagi duit raya bila malam 27 Ramadan. Itu dapatlah kan. Kemudian waktu sambutan hari raya, jamuan hari raya itu pun biasanya dapat juga. Tapi yang tu untuk adik-beradik pelajar-pelajar yang lain. Tapi untuk pelajar biasanya akan diberikan pada malam 27 Ramadan. Itu yang sebaiknya lah. Kita bagi sedekah tu, duit raya tu dalam bulan Ramadan. Sebab pahala dia lebih besar kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, iaitu tentang membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan? Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Jadi dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sebagaimana yang kita bahaskan dulu, penurunan Al-Quran ada 3 peringkat. Kan? Dalam bulan Ramadan yang kita peringati hari Nuzulul Quran 17 Ramadan, ini adalah peringkat yang ketiga, iaitu daripada Baitul Izzah ataupun langit dunia diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Sebab tu kita hari ini kan, hari ini dan juga semalam kita memperingati hari Nuzulul Quran. Dan kalau hari ini orang KL Selangor cutilah hari Isnin, yang semalam orang Kelantan cuti. Dan peringkat sebelum tu yang pada 10 malam yang terakhir, itu adalah penurunan daripada Baitul Ma'mur kepada Baitul Izzah, dan daripada Baitul Ma'mur kepada Baitul Izzah, langit dunia. Itu peringkat yang kedua. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni ada 2 peringkat penurunan Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, anna Jibril kana yaradu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran kulla amin marah fa'arada alaihi maratain fil amil ladzi kubida fihi. Maksudnya sesungguhnya Jibril alaihissalam akan mengulang bacaan Al-Quran bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun sekali. Maksudnya malaikat Jibril dan baginda Nabi akan bertadarus, kan, membaca Al-Quran. Malaikat Jibril dan baginda Nabi akan sentiasa bertadarus setahun sekali, setiap pada bulan Ramadan.
Dan ketika tahun kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana pada tahun terakhir bulan Ramadan baginda Nabi wafat ketika itu, Jibril mengulang sebanyak 2 kali. Ini memberi petunjuk kepada kita, kan, bahwa begitu besar kehebatan bulan Ramadan, dan inilah yang disebut sebagai bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran padanya, dan baginda Nabi juga sentiasa bertadarus dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Dan hebatnya lagi, pada tahun terakhir bulan Ramadan baginda Nabi baca sebanyak 2 kali dengan malaikat Jibril, 2 kali khatam. Ini. Jadi pada tahun tersebut menunjukkan orang kata tahun kesedihan lah, kan, sebab dah dapat signal, dah dapat tanda bahawa ini adalah Ramadan yang kali terakhir. Sebab malaikat Jibril diajak untuk baca sebanyak 2 kali. Kan, ini. Kemudian kita tengok dekat sini ada banyak kisah tentang para alim ulama. Kita sebut ia sebagai keadaan salaf, maksudnya ulama-ulama yang terdahulu. Kan, mereka membaca Al-Quran ni macam mana? Kita tengok Imam An-Nakhai, kan, meriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Ini tengok, Al-Aswad, salah seorang ulama yang besar, mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam sekali. Maksudnya satu malam tu 15 juzuk dia baca. Ini kita satu malam berapa juzuk kita baca, kan? Ini kalau kita bandingkan dengan para alim ulama yang dulu, amat jauh berbeza. Kemudian ada juga Qatadah rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. Seminggu sekali dia khatam. Tengoklah ini. Banyak lagi ulama-ulama yang lain. Sebagai contoh Imam Malik, kan, beliau meninggalkan majlis pembacaan hadis dan beralih kepada Al-Quran. Kita tahu Imam Malik ini adalah ulama hadis yang besar, pengarang kitab Al-Muwatta yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Kan? Beliau ni ahli hadis, ulama hadis, tetapi meninggalkan bacaan hadis pada bulan Ramadan untuk beralih kepada Al-Quran. Pada bulan Ramadan Imam Malik mengutamakan Al-Quran. Maka kita sebagai generasi Al-Quran, sebagai generasi penghafaz Al-Quran, pembawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun kena insaf bahawa bulan Ramadan sepatutnya kita lebih rajin lagi untuk membaca Al-Quran. Kita lebih rajin lagi untuk mengulang kaji Al-Quran. Kita lebih rajin lagi untuk menghafal Al-Quran. Jadi mudah-mudahan, kan, sebagaimana doa yang selalu kita baca, Al-Quran ini boleh menjadi syafaat kepada kita, menjadi syafaat bagi kita pada hari kebangkitan kelak. Janganlah Al-Quran menjadi laknat kepada kita. Maksud Al-Quran menjadi laknat ni macam mana? Kita mengabaikan Al-Quran, kita tak sayang lagi dah dengan Al-Quran, dan kita meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, Allah memberikan kita hidayah untuk kita sentiasa taat, sentiasa sayang terhadap Al-Quran, khususnya di dalam bulan Ramadan. Dan mintalah kita ni istiqamah dalam Al-Quran. Walaupun setelah kita keluar daripada tahfiz nanti, kita masih lagi istiqamah, masih lagi menghafal Al-Quran, walau di mana sahaja kita berada. Jadi mudah-mudahan setakat itu sajalah perbahasan kita, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.